أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayat yang ke-6 surah At-Tahrim. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualah dapat kita bertemu pada kali ini. Pertama sekali tak lupa terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada barisan unit Islam di PPD Kuala Mudayan yang diketuai oleh Al-Fadhil Ustaz Nasir Majid kita, seterusnya Ustaz Khair dan juga Ustaz Naimah seorang lagi. Moga-moga apa yang kalian rencana dan kalian lakukan ini tazkirah pendek yang PPD buat ni mendapat sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah saya nak berkongsi ataupun bertazkirah panjang, sekadar sembang-sembang santai bersama rakan-rakan guru dan juga para waris, mungkin semua penonton, dan juga lebih-lebih lagi jika ada anak-anak didik daripada sekolah Ustaz sendiri ataupun di mana-mana saja, mana-mana sekolah sekalipun, semuanya moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa Ustaz pilih ayat tadi? Ayat tadi berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Bila Allah sebut bermula ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah seru wahai orang-orang yang beriman. Kita sebagai muslim lagi mukmin ini, kita kena berasa terpanggil. Kita berasa macam Allah sebut kita, Allah panggil kita, Allah seru kita. Lepas tu kita nak ambil perhatilah. Apabila Allah sebut lepas tu, Allah sebut, bukan Allah sebut saja, Allah perintah. Dalam bahasa Arab ni didatangkan dalam fa'il amar tu. Fa'il amar maksudnya fa'il perintah. Allah perintah ke kita. Perintah macam mana tu? Qu anfusakum. Allah kata, hampa semua ni, jagalah diri kamu semua, peliharalah diri kamu semua, bentengilah diri kamu semua. Buat apa lagi? Hindarilah diri kamu semua, jaga daripada apa? Bukan jaga diri kamu seorang saja, tapi jaga anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu, bentengi diri kamu dan juga ahli keluarga kamu, isteri, anak pinak kita, adik-beradik kita, daripada apa? Wa anfusakum wa ahlikum nara, daripada api neraka. Kemudian Allah sambung pula, Allah kata apa? Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar dia tu, api neraka tu, daripada manusia dan juga batu-batu. Kemudian Allah sambung lagi, alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Yang duk jaga itu ada malaikat. Malaikat-malaikat ni sifat dia adalah kasar dan keras, maksudnya garang, tegas, cengih. Kemudian Allah sambung lagi, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ini tidak bermaksiat kepada Allah ataupun tidak melanggari, tidak melawan, tidak membantah perintah Allah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum. Kemudian Allah tutup ayat tu dengan apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni, para malaikat ni, mereka kerjakan, mereka buat
apa yang diperintahkan. Sadaqallahul azim. Jadi nak abangnya di sini musim PKP ni, kalau dulu mungkin ibu ayah tak sempat sangat, bukan tak sempat nak terbiah, sempat, tapi mungkin kerana kesibukan, bukan kata orang lain, saya sendiri pun, tapi apabila main hikmah PKP ataupun musim COVID-19 ni, mana kata anak-anak dah berapa minggu dah dekat sebulan dapat duduk di rumah, buat kerja sekolah, mengaji pun kadang-kadang ibu ayah tu kena tengok, berkongsi telefon dengan anak-anak, WhatsApp anak, WhatsApp kita, WhatsApp anak. Jadi kenapa? Ini semua dalam proses tarbiyah. Tapi jangan lupa, ada lebih daripada itu, adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata apa? Dia kata adibuhum wa'allimuhum, ajar adab kepada mereka dan beri ilmu kepada mereka, lebih-lebih lagi ilmu akhirat, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini yang boleh menjauhkan kita dan juga ahli keluarga kita daripada azab api neraka. Ibn Abbas menyambung, dia kata bagi anak-anak kita ilmu, kenal dengan ilmu itu dia boleh taat kepada Allah dan bertakwa sehingga meninggalkan maksiat, dan perintahkan ahli keluarga kamu itu untuk berzikir dan mengingati Allah, yang mana yang boleh menjauhkan diri kamu dan juga diri anak buah anak kamu itu daripada azab api neraka. Kalau dalam Al-Quran yang saya ada pegang ni, dia kata apa? Kalau dia terjemahkan qu anfusakum tu, makna mufradatnya adalah jannibu anfusakum nara. Bentengilah, jauhikanlah diri kamu tu daripada api. Kemudian dia sambung bitta'ah, dengan bitta'at, dengan ketaatan-ketaatan, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan juga para Rasul. Apa yang Nabi suruh kita lakukan sebaik mungkin, semampu mungkin. Apa yang Nabi dan apa yang Allah larang melalui Rasulnya, mana kita tinggalkan. Moga-moga dengan ini kita boleh jauhkan diri kita dan juga anak-anak kita daripada azab api neraka. Jadi kalau nak kira tajuk, tak ada tajuk sangatlah, simpanglah ni. Dan habaknya tarbiyah ataupun didikan anak-anak ni sebenarnya kena mula daripada diri kita sendiri. Kalau ikut dalam sistem nizamul usrah, sistem kekeluargaan, dia kata apa? Dia kata kalau nak mula ummah yang besar tu, yang hebat tu, dia bermula daripada seorang tu, individu tu, syahsiyah tu di sini. Orang panggil apa? Diri seorang tu lah, individu tu lah. Bila individu tu dia akan membentuk keluarga, yakni usrah. Dalam usrah dia tu, dalam keluarga dia tu, dia didik, dia jaga elok, barulah akan lahir satu lagi dia panggil mujtama ataupun masyarakat. Apabila masyarakat bagus, nanti dia akan melahirkan negara pula yang bagus. Apabila negara bagus, dia akan pergi kepada ummah seluruhnya lah, seluruh umat Islam ni bagus belakang, insya-Allah. Jadi dia kena bermula pada diri kita sendiri. Sebab itulah Al-Quran pun suruh dia suruh kita jaga diri kita dulu. Qu anfusakum, kemudian wa ahlikum, dan dituruti dengan ahli keluarga kita, ahli keluarga kamu. Jadi kita nak tak nak, PKP ni hikmah dia, Allah letak ibu ayah sebagai main peranan sungguh-sungguh lah. Termasuklah saya juga, saya pun ada anak-anak juga yang duk mengaji, yang duk kalut dengan mereka apa semua kan. Tapi main bulan Ramadan alhamdulillah lah, cikgu pun dia kurang sikit, bukan kurang, tak bagi langsung ajar sekolah bagi, tapi sebenarnya nak bagi anak-anak bersama dengan keluarga sama, untuk bersama Al-Quran tu. Bulan Ramadan ni adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua udah apa ayat ni. Jadi kalau boleh bulan Ramadan ni, biarlah kita bertadarus bersama ahli keluarga kita. Apa itu tadarus? Tadarus ni bermusyarakah. Aku baca hang dengar tadi, aku salah hang tengok. Lebih daripada seorang, dua orang ataupun fa'aksar. Dua orang ataupun lebih. Tak kira lah ahli keluarga kita, kalau 5 orang lah, 10 orang lah.
Kita baca, anak kita tegur. Anak kita baca salah, saya kita pula tegur. Isteri kita baca, saya kita tegur. Kita salah, dia pula tegur. Tak ada masalah. Pakat perbaiki diri kita. Juga bacaan Al-Quran. Lebih-lebih lagi Al-Quran ni lah. Selain pada kita berpuasa kan. Puasa memanglah, tu memang dah wajib lah. Tapi Al-Quran jangan tinggal. Lazim kan. Kalau pada bulan lain kita tak boleh nak khatam, moga-moga dengan bulan Ramadan ni, semangat dengan bulan Ramadan ni bersama anak buah kita. Kita tak boleh nak pergi mana, duduk di rumahnya. Hikmah semua ni. Kalau bulan Ramadan yang lalu, jarang-jarang kan kita kalau nak besar-besar duduk asrama, kita pun tak boleh nak bertadarus dengan mereka. Tapi Ramadan kali ini, hayat hidup kita ni 40 tahun lebih ni, kalau macam saya ni lah kali pertama Ramadan yang rasa macam ni. Memang mula-mula rasa kurang meriah, sebab ramai-ramai bertarawih di masjid apa semua kan. Tapi ada hikmah dia. Saya tanya Ustaz Abdul Somad Indonesia tu kan, dia kata apa sebenarnya hikmah dia ni, kita daripada satu sunnah dia kita berpindah kepada sunnah yang lain. Bila kita fikir-fikir betul, sungguh kan, duduk di rumah pun berjamaah, sunnah Nabi juga, walaupun kita tak boleh pergi berjamaah di surau. Sebelum ni pun kita tak tahu lafaz sallu fi buyutikum tu kan. Apabila berlaku macam ni, hikmah kita boleh tahu rupanya ada lagu tu banyak laungan azan yang begitu rupa. Kalau tak ada wabak macam ni kita pun tak tahulah kan. Baik. Jadi itu satu. Jadi ketua program mainlah peranan. Paling penting sekali jaga anak-anak kita, bagi mereka cukup lengkap solat. Solat tu kalau boleh berjamaah sekali mereka. Lepas solat tu jangan lupa bertadarus dengan Al-Quran dengan mereka. Pakat-pakat baca. Tak apalah nak baca dalam WhatsApp seorang satu juzuk buat tu kan. Tapi ada orang dah terang dah kan berapa. Tak apalah, kita ambil sebagai motivasi lah tu. Tapi kalau betul-betul nak khatam, buat halaqah dengan ahli keluarga kita. Cuba. Masih belum terlambat lagi ni. Ni baru seminggu. Jadi tak apa. Teruskan. Yang pentingnya kita kena terus belajar, terus mentahsinkan bacaan Al-Quran kita, tahsin solat kita. Apa itu tahsin? Tahsin perbaikilah daripada baik kepada lebih baik. Kalau sebelum ni kurang baik, buruk, daripada baik kepada lebih baik lagi. Dari masa ke semasa kuat baik, semakin baik. Baik, itu. Jadi itu yang pertamanya. Dan yang keduanya, saya rasa kita patut orang panggil apa? Pada bulan Ramadan ni kita jangan sibukkan diri kita dengan benda-benda yang kurang bermanfaat lah. Lebih bagi kalau di media sosial tu kan, ya, media sosial tu WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke, Instagram ke apa semua. Kalau ada benda yang tak perlu komen sangat tu, biarlah dia melintah begitu sajalah. Kenapa? Nabi kata apa? Dalam hadis 40 pada kan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kan? Maksud dia nak tengok baiknya Islam seseorang tu, dia meninggalkan apa yang tak manfaat bagi dia. Kalau rasa macam tak perlu nak komen sangat tu, biarlah. Kalau kata kerja tu kerja polis, biar polis selesaikan lah. Kita tak payah duduk sibuk-sibuk lah, kerana rugi. Bulan Ramadan ni dia duduk berlalu tentu saja. Kita kadang-kadang tak sempat dengan Al-Quran, tak sempat dengan memperbaiki puasa kita. Kita sebenarnya kita nak capai tu yang mana Nabi sebut, Al-Quran sebut tu kan, la'allakum tattaqun tu, moga-moga lah puasa kita ni kita dapat ketakwaan tu. Dan juga kita hadis Nabi yang Nabi janji tu kan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi tu. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampunkan dosa kita yang terdahulu. Lepas tu ada lafaz man qama, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, macam tu juga, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rugi sangat-sangatlah. Saya sebenarnya cakap pada diri saya jugalah, sebagai insan, sebab kita ni al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia ni tak boleh lari dah pada sikap, pada kesalahan, kesilapan dan juga lupa ni. Nabi pun kata kan, kullu bani adam khata'un khair khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam tu dia salah.
Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertaubat. Moga-moga kita pada bulan Ramadan ini kita melangkah satu pintu yang dipanggil pintu taubat. Moga-moga kita keluar pada bulan Ramadan ini kita mendapat apa yang Allah janji. Apa yang Allah janji, semoga-moga apa dia Allah kata, la'allakum tattaqun, moga takwa itu jadi milik kita semua. Jadi sekat itu dulu. Ustaz minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlepas bicara ataupun tersilap fakta. Mohon diampuni, dimaafi. Boleh beritahu sekiranya kalau Ustaz beritahu tu satu benda yang salah ke, ataupun benda yang tak betul ke. Moga-moga apa yang kita kongsi ini, tazkirah ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, bermanfaat untuk diri tuan-tuan dan puan anak-anak didik rahimakumullah sekalian. Jadi cakap itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.